Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, alhamdulillah. So, selamat berpuasa bagi semua umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. So, hari ini kita nak bicarakan berkenaan dengan isu hibah juga. Namun kita nak bagi tajuk yang lebih terperinci berkenaan dengan bolehkah satu perjanjian hibah dibatalkan atau ditarik balik. Kita akan kupas berkenaan dengan isu ini, berkenaan dengan penarikan hibah. Nak membatalkan hibah, boleh ke tak boleh? Kita akan cuba bahas berkenaan dengan isu ini, dan sekiranya ada komen dan juga pandangan, boleh masukkan dalam video ini. Baik, sebelum ini saya dah bagi tahu apa yang dimasukkan dengan hibah, apa barang ataupun apa harta yang boleh dihibahkan. Anda boleh cek video-video saya sebelum ini. Dan pada hari ini kita nak bicarakan berkenaan dengan tadi saya sebut, bolehkah kita batalkan hibah kita. Kita dah bagi harta kita, contoh rumah, kepada seseorang, tapi bolehkah kita menarik balik hibah yang telah kita buat sebelum ini. Jadi banyak juga sebenarnya saya lihat sendiri penarikan atau membatalkan hibah ni dah banyak berlaku, dan ada sampai ke mahkamah syariah pun nak menarik balik, membatalkan hibah yang sebelum ni telah pun dibuat. Mungkin ada apa-apa sebab, mungkin ada alasan, mungkin ialah sesuatu mungkin yang berlaku menyebabkan pemberi hibah merasakan dia terinaya, terasa tertipu, atau terasa macam tak sepatutnya dia bagi pada seorang, jadi dia nak menarik balik hibah tersebut. Tapi kalau kita lihat ni dalam, kalau kita lihat kepada sabda Rasulullah SAW, ni riwayat Al-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Apa yang Rasulullah SAW kata berkenaan dengan kalau kita nak tarik balik hibah kita tu. Okey. Hukum asal hibah adalah memberi implikasi pemilikan yang lazim. Oleh itu, pembatalan hibah adalah tidak boleh dilakukan. Ia sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Rasulullah SAW bagi tahu tak boleh untuk menarik balik hibah, seperti kamu menjilat kembali muntahnya, seperti seekor anjing. Ini Rasulullah SAW bersabda, seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Sebenarnya tidak boleh sama sekali untuk menarik balik pemberian hibah kita, sebab kita dah bagi. Kenapa perlu balik? Kenapa kita nak minta balik? Sebab dah bagi, katanya pemberian kasih sayang dan sebagainya. Jadi isu ini yang sebenarnya yang menjadi pertikaian. Jadi kita nak lihat, tadi Rasulullah SAW kata tak boleh, tak boleh untuk tarik balik, tapi ada lagi maksudnya ada penjelasan lagi yang kita kena tahu. Ada penjelasan lagi yang mana Rasulullah SAW juga bagi tahu. Dengar sini, namun para fuqaha memberikan pengecualian, iaitu dengan mengharuskan pembatalan hibah daripada seorang bapa, ibu, datuk atau nenek kepada anak atau cucunya. Ingat, bapa, ibu, datuk atau nenek yang beri hibah tu kepada anak atau cucunya dibolehkan. Ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud tidak halal bagi seorang yang telah menghulurkan satu pemberian menarik kembali pemberiannya, melainkan pemberian seorang bapa kepada anaknya. Ini adalah riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ahmad dan Al-Baihaqi. Kan?
Jadi boleh dibatalkan, boleh ditarik balik, tapi mestilah ada hubungan datuk, nenek, bapa, ibu kepada anaknya dan cucunya sahaja. Kena faham? Kena faham. Jadi kalau anda bagi hibah pada orang selain pada orang-orang yang nyatakan di sini, maka tidak boleh ditarik balik. Ingat. Jadi habis kebanyakan hibah pun kita lihat, kita bagi pun pada anak-anak kita, cucu kita. Jarang sebenarnya kita jumpa orang menghibahkan pada orang-orang yang lain selain pada disebut di sini. Maknanya Rasulullah SAW dah tahu dah. Maknanya kebiasaan pemberian hibah ni adalah kepada kaum kerabat dan juga ahli keluarga. Jarang sekali kita nak bagi harta yang kita sayang, harta yang kita kumpul selama ni, nak bagi pada orang lain. Contoh kawan kita ataupun orang-orang yang selain pada keluarga kita. Jarang, sangat-sangat jarang, walaupun ada, tapi jarang sangat berlaku. Jadi sebab tu Rasulullah SAW dah bagi tahu dah. Dan para fuqaha juga berdasarkan sandaran hadis Rasulullah SAW tadi, bahawa boleh ditarik balik sekiranya ada hubungan yang saya nyatakan tadi. Kena faham. Kita kena faham. Sebab banyak yang berlaku sekarang sebenarnya. Anak sendiri ataupun cucu sendiri pun kita boleh tarik balik, kan? Ini kan juga orang lain. Tapi orang lain dalam isu ni tidak nyatakan dan tak boleh. Sebab Rasulullah SAW melarang. Seperti kamu menjilat, seperti anjing menjilat, seperti anjing menjilat kembali muntahnya, kan? Jadi sedikit input yang saya ingin jalankan di sini, bahawa kalau kita nak buat hibah, pastikan kita fikir semasak-masaknya, dan juga kita tahu kesan dia. Jangan sewenang-wenangnya kita nak hibah kepada sesuatu tapi tanpa berfikir dahulu kepentingan harta yang kita nak hibah tu. Jangan nanti selepas tahun 2 tahun kita mula rasa bersalah, rasa macam tak puas hati, rasa macam nak tarik balik. Jadi hati-hati kalau kita nak beri pemberian hibah, sebab hibah ni ada kesan dia. Kalau kita nak bagi pada orang lain, ada kesan di situ, sama ada boleh tak boleh. Dan saya dah bagi tahu jawapan tadi. Baik, semoga itu sekiranya ada kawan untuk membuat hibah, so pihak kami juga ada membuat hibah dan boleh menghubungi pihak saya. InsyaAllah kami akan bagi nasihat secukupnya berkenaan dengan hibah-hibah yang sepatutnya anda boleh hibah ataupun tidak dan sebagainya. Jadi anda boleh hubungi pihak kami. So hari ini hari Jumaat macam biasa. Semoga ada manfaat kali ini berkenaan dengan isu pembatalan hibah. Dan mohon kawan-kawan untuk share berkenaan dengan topik kita hari ini kepada rakan-rakan lain. Dan sekiranya ada rasanya ada ilmu, ada manfaat, saya ucapkan terima kasih dan semoga berjumpa lagi. Video saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.